Assalamualaikum. Saya Cikgu Nurul. Hari ini saya akan tunjuk cara ataupun tutorial bagaimana kita nak gunakan Kumu Space. Apa ini Kumu Space? Okey. Jom kita tunjuk. Okey, jadi type je dekat Google Kumu Space. Dia tak perlu download, tak perlu install. Boleh guna secara online saja, direct from the website. Okay, type Kumu Space. Okay, so akan keluar macam ni. Okay, so apa yang saya akan tunjuk hanyalah account free account free dan basic. Okay, account free dan basic kita boleh gunakan satu room tu boleh masuk 30 orang. Okay, dan kita boleh create seberapa banyak room yang cikgu nak. Kalau cikgu mengajar 5 kelas, cikgu create lah 5 room. Okey. Jadi terpulang kepada cikgu dan cikgu boleh gunakan ke semualah features ataupun interaktif apps yang ada dalam Kumu Space tu sendiri. Okey, jom kita tengok. Okey, pertama sekali kena sign in with Google lah. Google tu saya pilih Google lah. Jadi cikgu terpulang. Okey. Okey, selepas dah sign in, untuk kali pertama, saya keluar macam ni sebab saya dah sign in. Before ni saya dah pernah sign in. Okey, kalau untuk kali pertama, nanti dia akan tanya cikgu untuk create cikgu punya space. Nampak tak kat sini? Your space ni. Maksudnya cikgu kena create nama bukan nama room cikgu. Room cikgu nanti dalam space ni cikgu akan boleh buat room cikgu. Okey. Space ni macam cikgu punya channel lah. Lebih kurang macam tu. Macam saya buat Cikgu Nurul channel. So dia akan ada link. Nampak tak kat belakang ni? kumuspace.com and then dia ada Cikgu Nurul channel. Okay. Cikgu kena create sendirilah. Gunakan nama yang cikgu sukalah. Okay. And then klik sahaja join space. Okay. So nanti sebelum macam saya ni saya dah allowkan mic and microphone. Jadi cikgu mic and camera. Okay. Jadi cikgu nanti cikgu kena allow lah. Dia akan keluar notification. Minta cikgu allowkan mic dan camera. Then klik join. Okay. Okay. Ini kelas yang saya dah create. Okay. Room yang saya dah create. Saya dah create 2 room. Okay. Sekarang saya akan tunjuk kat cikgu. Macam mana cikgu nak create daripada zero. Daripada kosong. Sebenarnya dia dah ada template. Yang ni saya ubah sikit saja. Saya deco sikit saja. So, cikgu tekan add room. Okey, cikgu buatlah nama kelas cikgu apa? Saya buatlah kelas. Okey, kelas demo. Okey, contoh. Okey. Dan cikgu boleh pilih template. Nampak tak ni? Ada template. Oh, tadi saya buat tak ada template. Template saya ambil yang sama saja. Oh, rupanya ada banyak lagi template. Cikgu nampak kat sini. Cikgu nak create sendiri daripada kosong boleh. Ataupun cikgu nak ambil yang dah ada. Ni all hands, bar. Ataupun cikgu nak ambil yang betul-betul bentuk kelas. Cafe, beach. Okay. Bentuk hotel ada. Wah, banyak rupanya. Okay. Menarik. Okay cikgu. Template ni. Welcome. Oh, saya guna template welcome. Okay. Okay, contohlah yang ni. Saya nak ambil template yang ni lah. Classroom lah. Nampak macam kelas sikit kan. Okay, save. Okay, cikgu. Ini kelas demo saya. Okay. Berbeza Ini template. Template ni cikgu boleh pilih lah. Cikgu nak suka yang mana. Kalau template yang saya guna tadi tu. Dia macam konsep bentuk rumah sikit. Okay. Dia ada ruang tamu. Dia ada tempat budak nak rehat-rehat main chess. Lepas tu dia ada tempat minum. Tempat dengar lagu. Baru ada kelas kat belakang. Okay. Jadi terpulang lah. Okay. Tapi untuk tutorial ni saya tunjuk yang ni lah. Yang bentuk kelas ni. Okay. Kita dah masuk ke dalam kelas dah. Okay. Nampak tu saya punya kamera. Okay. Okay. Saya zoom out. Okay. So nampak kelas tu besar. Okay. Cikgu nampak kan? Okay. Kamera tu muka saya lah. Okay. Welcome. So dekat sini macam bentuk meja lah ni. Okay. Okay, jom kita round-round dulu. Kita tengok kelas ni. Apa yang menarik dalam kelas ni? Okay, ada kerusi, ada meja. Okay.
Pergi depan lagi. Gerak je cikgu. Cikgu tekan je guna mouse tu. Okey. Nak duduk kat sini. Okey. So cikgu selalunya nak duduk kat tengah, kat sini lah. Okey. Itu contoh. Wah, menarik juga template ni. Template ni lagi best. Okey. Okey, sebab dia nampak bentuk kelas betul. So kat tepi ni ada macam TV kan. Okey. Sebenarnya TV ni kita tak boleh tukar dia punya kan dalam ni kan dia hanya display video daripada Kumu Space sahaja. Okey. Kalau kita nak tunjuk video lain, cikgu kena screen share. Okey. Screen share and then cikgu share lah, nanti saya tunjuk macam mana. Okey, lagi kat kelas ni ada apa lagi? Okey, kat sini ada grouping group. Cikgu nak buat aktiviti grouping ke, okey, bergerak. Okey lah, saya rasa menarik lah juga. Okey, saya pun suka. Bukan saya je suka. Budak-budak pun suka. Budak memang dia akan bergerak je. Okay, tapi cantik lah. So far saya tengok ni okey. Tengok kita duduk kat tengah ni. Okey, kan jadi budak sekejap. Okay, nak jadi cikgu duduk kat sini balik. Klik saja. Simple as that. Okey, sebelum kita pergi pada deco, macam mana saya nak tunjuk cikgu cara deco, kita kenal dulu button-button yang ada dekat bawah ni. Apa fungsinya? Okey, kita start daripada kiri ni. Button chat. Okey, button chat. Okey, chat adalah tempat chatting lah. Okey, murid-murid boleh hantar chat. Okey, dekat sini akan ada pilihan current room, all room ataupun nearby. Maksudnya, cikgu nak hantar chat tu hanya boleh diakses kepada orang yang berada berdekatan dalam room ni sahaja atau kepada semua room yang cikgu create. Kalau saya akan gunakan satu room je lah, current room je lah. So, walaupun murid berada di mana-mana sahaja dalam room ni, dia akan boleh terima message ni. Sama juga kalau kita nak buat broadcast nanti. Okay, setting dia sama. Okay, next ada people. People ni kita boleh tengok senarai murid lain masuk lah. Okay. Okay, next camera. Cikgu boleh on dan off. Okay. On dan off. Okay. Hai. Okay. Okay. Kalau nak senang, saya cadangkan bila murid masuk, cikgu suruh dia on kamera. Baru dah cikgu nampak. Kalau tak, dia akan keluar nama je. Okay. Okay. Mikrofon. Okay. Mikrofon ni macam biasalah. Sama je. Jadi, cikgu tak nak bunyi echo semasa cikgu dalam kelas. Pastikan semua murid off lah mikrofon. So, cikgu lah yang kena control lah. Sebab kita tak boleh tekan turn off semua mikrofon. Tak boleh. Murid kena off sendiri. Jadi, macam saya je budak sekolah rendah. Mula-mula dia memang excited. Tapi lepas tu bila kita bagi tahu dia, dia faham. Okay. Okay, broadcast. Broadcast ni dia macam kita nak bagi announcement lah. Okay, nanti dia akan keluar gambar kita besar kat tepi. Tekan broadcast. Okay, so macam ni. Dia akan suruh kita pilih this room or everyone in our room. Okay, so saya akan pilih this room sahajalah. Saya tak nak broadcast ni sampai kepada room lain. Okay, sebab saya hanya buka satu room saja. Tapi kalau cikgu buka 2 room serentak, mungkin cikgu boleh cubalah untuk everyone in our room ni. Okay, ini terpulang lah. Cikgu kena try lah. Saya pun baru explore ni. Okay, okay, start broadcast. So nampak tak? Okay. Nampak muka saya akan ada besar kat tepi ni kalau kita tekan broadcast. Okay. Besar betul lah. Okay. Nak off, tekan je balik broadcast ni. Button broadcast ni tekan balik. Okay. Dah off. Okay. Now screen share. Okay. Screen share pun sama. Kita boleh pilih. Kita nak broadcastkan, kita nak sharekan kepada bilik ni saja ataupun kepada semua bilik. Dan apa yang kita nak share? Kita nak share screen atau kita nak share secondary camera? Kita ada kamera satu lagi ke? Mungkin boleh share. Okay, so saya akan pilih this room and saya nak share screen sahaja. Okay, screen mana yang saya nak share? Okay, ini sama je cikgu. Macam dalam Google Meet. Dia akan bagi pilihan entire screen, window ataupun Chrome tab. So, saya selalunya akan gunakan Chrome tab lah. Okay. Dan saya akan buka siap-siap lah apa yang saya nak share. Contohlah saya nak share slide ke, saya nak share video dari YouTube ke. Okay. Kalau cikgu nak share PowerPoint cikgu dalam laptop, cikgu tekan entire screen lah. Barulah boleh keluar daripada sini. Kalau tak, kalau Chrome tab ni, tab saja. Okay, tekan. Okay, contoh. Okay, saya dah share kan. YouTube ni, video ni. Nampak tak kat sini sekarang, kat depan ni? Nampak besar kat sini. Okey, macam tu. So, video ni, cikgu play, murid pun akan dengar. Sama macam
Macam kita dengar. Okey. Kalau cikgu nak besarkan, tekan je. Okey, cikgu boleh besarkan. Okey. So fungsi dia, okey, boleh kecilkan. Kita kecilkan dulu. Okey. Saya stop lah dulu bunyi bising. Okey. Nanti cikgu tak dengar pula saya cakap. Okey. Okey. So benda ni, fungsi dia sama je macam dalam Google Meet. Betul tak? Cuma dia berbentuk kelas dan berbentuk lebih interaktif. Murid boleh bergerak dan menimbulkan rasa lagi real lah duduk dalam kelas. So saya try tadi pun first time juga dengan murid saya. Murid sangat excited. Okay. Kalau murid dah excited, cikgu pun mestilah juga kan. Okay. Jadi saya rasa cikgu kena cuba. Okay. Jangan takut nak cuba. Senang je. Template dah ada. Cikgu tak payah buat apa-apa. Melainkan cikgu nak deco. Okay. Dan dekat sebelah tadi kita dah screen share. Okay. Exit room ni kalau kita nak keluar daripada room ni lah. Okay. Okay. And then setting. Okay. Setting ni kita nak punya setting lah. Kalau cikgu nak tukar cikgu punya kamera ataupun mikrofon cikgu. Okay. So cikgu setting kat sini. Yang ini semua cikgu rasanya tak payah ubah lah. Okay. Saya tak ubah pun. Okay. So okay. Cuma kat sini cikgu boleh ubah audio range. Show range indicator ni cikgu tekan kat sini. Kalau normal dia macam standard je. Kalau loud kuat sikit. Entire room lagi kuat lah. Satu room ni memang akan dengar. Nampak tak? Range dia akan lagi besar. Nampak tak? Bulatan tu jadi besar. Tadi kita quiet. Quiet, range tu kecil. Betul tak? Nampak tak bulat tu? Bulatan tu. Okay, saya tekan normal. Dia besar sikit. Bulatan tu besar sikit. Loud. Okay, besar lagi. Entire room. Okay, so entire room ni, satu bilik tu akan dengar. Okay, bukannya murid yang berada berdekatan saja. Satu bilik. So, yang ni cikgu kena tukar lah. Tukar kepada entire room. Okay, the rest saya rasa cikgu tak payah ubah. Okay, done for setting. Okay, now map. Map ni lah untuk cikgu tengok keseluruhan bilik ni. Itu sajalah. Okay. Tak ada apa. Okay. Sekarang saya nak tunjuk cikgu macam mana. Okay, kalau sebelum tu kita stop dulu lah screen share ni. Kalau cikgu dah tak nak share, tekan je balik butang screen share ni. So automatic dia akan off. Okay. Dia akan kembali kepada asal. Okay, sekarang yang terakhir saya nak tunjuk adalah macam mana nak deco. Nampak tak butang edit sebelah kanan ni? Okay, tekan edit. Okay cikgu, ni customize room. Okay, kalau cikgu nak tukar warna floor tu, cikgu nak tukar warna lain, cikgu tukar lah. Okay, saya rasa kelas ni dah cantik dah ni warna floor ni. Cikgu nak tukar, okay, saya nak tukar warna gelap kan. Cikgu tekan je. Okay, nampak tak cikgu? Dia automatic, cikgu tak payah buat manual cikgu. Dia bukan macam kita kena tampal-tampal satu-satu tu, tak. Nampak tak? Automatic je cikgu. Senang sangat. Okay. So, cikgu explore lah dekat sini. Saya tak pergi pada satu-satu lah. Sitting. Okay, cikgu nak tambah kursi kat sini. Okay, contohlah saya ambil satu. Saya ambil kursi warna biru ni. Okay, drag je lah kat sini cikgu. Settle. Okay, kalau nak pusing, pusing je. Okay, tekan je anak panah tu. Okay, boleh cikgu. Okay, easy. Nak ubah, nak letak mana-mana. Boleh je. Okay. Okay, nak letak dua. Letaklah dua. Okay. Ini cikgu guna kreativiti cikgu je lah. Saya pun tak pandai sangat deco. Okay. Kalau saya guna apa yang ada je lah. Dah cantik lah perlu. Dah tu. Okay, tables. Kalau cikgu nak tambah apa-apa. Okay. Cikgu scroll down sajalah. Okay. Ada pelbagai pilihan. Okay. Ini dah semua ni boleh guna free. Bukan tak payah kena beli. Kalau main game kan, ada yang kena beli kan. Okay, cikgu nak tambah apa lagi? Nak tambah pasu bunga, nak tambah coffee tray. Okay, kalau yang coffee tray ni, yang ada macam gambar minuman tu, okay, bila murid tekan, so dia macam akan jadi, kita boleh, murid akan boleh minum lah. Dia akan nampak, dia akan ada lah nanti. Simbol gelas tu kat tepi gambar murid tu. Okay. Saya rasa yang ni kot try coffee tray. Okay, kejap saya letakkan meja lah dulu kan. Kan tak ada meja pula. Okay, saya letak meja dulu, meja kopi. Contoh, ambil lah satu.
Ambillah yang bulat ni. Okay, contoh. Okay, coffee table. And then saya ambil satu table tadi. Ni, coffee tray. Okay, saya nak letak kat sini. Okay, letak. Okay, letak je atas meja tu, cikgu. Kan senang tu. Okay, ground. Kalau cikgu nak tukar, nak letak kapet ke, cikgu boleh pilih yang ni lah. Okay. Mana-mana je. Okay. Kalau yang ada simbol music tu, macam ni nampak tak? Oscillation wave tu. Cuba cikgu drag. Dia jadi apa Saya rasa dia akan jadi bunyi muzik. Jadi muzik saya, kalau tak silap saya. Mana dah? Pergi mana dah tadi? Saya punya tadi tu. Hilang dah. Sekejap, kita cari map. Tak ada pula. Tak masuk. Okay. Tak apalah. Boleh cuba. Okay, cikgu boleh cuba Okay, so itu ground. Okay, nak tambah tika ke apa ke. Okay, and then activities. Okay, activities ni lah macam saya cakap tadi. Nampak tak dia ada simbol-simbol ni? Okay. Kalau cikgu nak letak chess. Chess tu budak boleh main chess online. Okay. Dia boleh main dengan komputer boleh. Nak main dengan kawan-kawan dia pun. Dalam room ni rasanya tak boleh rasanya. Okay. Okay. Adalah apa-apa nak tambah cikgu boleh tambah. Okay. Kalau piano tu. Nanti piano tu dia akan berbunyi sendiri. Bukan bunyi sendiri. Dia macam tengoklah saya letak kat sini lah contoh. Okay. Bila kita duduk kat situ. Akan ada muzik. Cikgu dengar tak? Okey lah, boleh lah. Nampak tak? Ada muzik tu. Dengar Dengar? Boleh? Okey. So, itu contoh lah. Contoh. Okey. Tadi saya ada letak muzik kat sini kan. Okey. Kalau saya nak buang, cikgu tekan edit dulu. And then cikgu klik pada ni. Cikgu tekan je pangkah. Okay. Siap. Okay. Activities ni banyak. Cikgu carilah apa yang sesuai cikgu nak letak. Nak letak speaker kat sini ke. Cikgu nak letak. Okay. YouTube ni macam saya cakap tadi. YouTube ni hanya display saja. Dia akan nanti dia akan mainkan video daripada Kumu Space sahaja. Okay. Kalau cikgu nak play video YouTube cikgu sendiri. Cikgu kena share screen. Okay. Saya rasa itu saja bahagian editing ataupun deco so kat sini dia akan autoplay tau video yang YouTube ni. So cikgu tekanlah off. Kalau tak dia akan berbunyi lah dalam kelas tu. Bising. Cikgu tekan off volume tu. Okay, volume tu cikgu off kan. Okay, so saya rasa dah cantik lah ni. Okay, so cikgu hanya macam mana budak nak masuk, nak join kelas cikgu. Cikgu nampak tak dekat atas ni sebelah kiri kan ada nama Cikgu Nurul Channel tu. Itu saya punya space. And then nama kelas, tekan ada button share. Okay, so akan keluar macam ni. Okay, so dekat sini murid akan tunggu di waiting room kalau cikgu share space. Kalau cikgu nak share direct room, cikgu ambil yang share room ni. Cikgu copy link ni. Okay, so murid akan terus masuk kepada room ni. Dia tak akan duduk dekat space. Kalau dekat space, dia akan nampak room cikgu. Space cikgu ada berapa room. Kalau cikgu ada 10 room, dia akan nampak semua room tu. Okay. Kalau cikgu share room, dia hanya akan masuk room mana yang cikgu nak suruh masuk. Saya nak suruh masuk kelas ni kan. So, saya hanya copy tekan share room dulu. Lepas tu copy URL ni. Dan bagi pada murid. Murid tak perlu install apa-apa. Boleh terus masuk. Okay. So, settle kat sini. Nak exit, tekan saja exit. Okay. Satu lagi yang penting. Cikgu kena ubah setting. Contoh dah habis kelas. Okay, kita tak nak murid tu berada lagi dalam kelas tu kan. Kalau dia ada kelas lain kan nanti dia main-main kan. Okay, so cikgu tekan setting. Dekat nama room, mana-mana room cikgu ni tekan setting. Okay, cikgu tekan close room. Okay, close room. Nampak tak? Tekan close room. So, closing kelas demo. Okay, maksudnya tak ada orang boleh masuk. Okay, cikgu saja boleh masuk. Okay, walaupun murid tu ada link. Okay, nampak tak? Dia akan jadi macam ni. Room yang dekat atas ni maksudnya kelas yang terbuka. Okay, close room tu maksudnya kelas yang ditutup. Macam saya nak close. Saya nak tutup. Saya tutup semua. Okay, saya tutup lagi. Okay, so sekarang, kalau nak buka balik macam mana? Tekan balik setting, tekan je open room. Okay, satu lagi kelebihan dia. Contoh cikgu dah deco-deco cantik-cantik kan. Cikgu nak buat lagi satu kelas yang sama juga.
Tapi cikgu tak payah deco lagi cikgu. Cikgu tekan setting, cikgu tekan make a copy. Saya nampak tak? Dah ada dah kelas demo copy tu. Tekan setting sekali lagi, edit name, tukar je nama kat sini apa. Okey, boleh cikgu? Saya rasa senang sangat cikgu. Template dah ada, cikgu guna je template yang dia dah buat. Dan cikgu hanya copy kalau cikgu nak buat banyak-banyak room. Okey. Dan yang terakhir, setting and privacy ni. Okey, ini cikgu punya space name. Okey, dekat privacy setting ni, cikgu boleh pilih lah. Okey, kalau cikgu nak semua, maksudnya kalau budak nak masuk room ni, dia kena buat apa? Dia mesti kena, kalau saya tekan kat sini, button yang dah dipilih ni, only registered user. Okey, maksudnya dia kena sign in. Okey, macam saya suruh murid saya sign in dulu. Guna email MOE masing-masing supaya nanti bila dia masuk kita nampak nama murid tu. Kalau tak nanti nama macam-macam dengan kameranya off, macam mana cikgu nak kenal murid tu. Okey. Kalau cikgu nak tukar, cikgu tukarlah. Nak buat ada password ke, nak suruh murid yang ada email MOE saja ke masuk, ataupun cikgu nak register siap-siap ke, masukkan email address, hanya budak ni saja yang boleh masuk. Email ni saja. Okey, ataupun cikgu nak murid tak payah login, boleh masuk. Cikgu tekan yang atas sekali ni. Okey, macam saya tekan yang ni je lah. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja untuk Kumo Space. Saya harap jelas dan cikgu faham cara macam mana nak create kelas ni. Saya rasa sangat bagus dan sangat mudah lah. Sebab murid pun mungkin dah agak bosan sikit lah dengan environment dalam Google Meet tu. Why not kita sekali-sekala cikgu gunalah yang ni. Kalau cikgu nak guna selalu pun tak apa, tak ada masalah sebab free. Setahu saya tadi sebab kelas hampir 1 jam pun tak ada limit masa. Okey, tak ada limit masa. Cuma kita ada hanya ada limit 30 orang murid untuk dalam satu room. Okey, kalau cikgu memang nak guna ramai murid, cikgu ajar, cikgu pesyarah ke kan, cikgu nak buat penerangan yang untuk semua murid masuk, mungkin boleh upgrade account lah. Boleh masuk 100 orang. Okey, terpulang lah. Kalau cikgu pun nak buat pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ikut kesesuaian cikgu lah. Okey. Okey, kalau ada apa-apa yang nak tanya, tak faham, boleh komen di ruangan komen YouTube channel saya. Itu saja perkongsian saya daripada hari ini. Okey, semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sentiasa support saya. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye.